بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا، ربنا تمم لنا بالخيرات إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ibu-ibu muslimat yang juga tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sama-sama kita mulakan perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut dihadiri oleh para malaikat ini dengan kita panjatkan, kita rafa'kan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki-rezeki, kurniaan-kurniaan dan nikmat Allah yang masih dipinjamkan, masih dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah. Termasuklah ibu-ibu sekalian nikmat kesihatan, nikmat keselamatan dan juga pertemuan kita pagi ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali yang pertama kan bagi tahun masih yang baru ini, terutamanya pertemuan kita pagi ini dalam keadaan yang rasanya mungkin semua tahu dalam kabut sikit, huru hara daripada semalam lagi yang saya pagi ni pun sebenarnya saya belum balik rumah lagi, belum sarapan lagi pun. Saya terus daripada tempat kuliah subuh, tempat saya kuliah subuh tadi jauh, nak balik rumah tengah jam, daripada rumah datang sini pun setengah jam juga, jadi terus saya datang ni. Saya dah sampai pukul 8 tu. Jadi nak ada ya. Itulah rezeki daripada Allah Taala kita dapat bertemu pada pagi ini, yang mana ibu-ibu sekalian belum terlambat. Apa pun niat kita keluar daripada rumah tadi, ikhlaskan, kita luruskan niat dan tujuan kita semata-mata untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang maklum. Jadi kalau pertemuan dengan saya, maknanya kita akan sambung tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita masih lagi membincangkan surah yang ke-56, iaitu surah Al-Waqiah dalam juzuk yang ke-27. Kalau tak salah tanda saya ni lah, kita berhenti iaitu sampai ayat yang ke-51, awal muka surat atas sekali, muka surat 536. Baik, surah Al-Waqiah muka surat 536 ayat 51 atas sekali, muka surat yang baru. Walaupun kita ni selalu kalau siapa biasa tengok rancangan di TV, siapa yang selalu dengar radio, selalu pagi-pagi ni pakar-pakar motivasi, selalu ustaz-ustaz kita kat TV, kat radio, selalu pagi ni mereka akan tekankan aura positif, kan, semua benda kena positif belaka. Tapi maaf ibu sekalian, ayat yang kita nak sambung pagi ni ayat yang sangat menggerunkan, ayat yang menakutkan, ayat memang negatif dulu. Tapi dah memang kiranya kita sambung pagi ni masih lagi dalam bab berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala kepada ahli-ahli neraka ataupun golongan kiri, waliyad billah. Azab ashabus shimal wa su'u masirahum. Nah, ini dalam bab yang dibuat dalam satu kitab tafsir, bab berkaitan dengan azab golongan kiri dan buruknya tempat kembali mereka. Di bab ini sebenarnya ayat 41 hingga ayat 56. Itu catat tinggilah Bab Quran kita ni istimewanya, dia punya special tu Quran kita ni sampai dia punya bentuk susunan pun. Quran ni kalau sampai tengok mana-mana jenis bukan, tak ada perenggan dibuat. Kalau pergi belilah Quran apa pun,
pergi ke Mekah pun memang begitu bentuk dia. Ya, sedangkan dalam bahasa Arab pun sebenarnya kalau baca dia punya surat khabar, baca dia punya novel, bahasa Arab pun sebenarnya ada perenggan. Tapi dalam mencetak Al-Quran tidak ada perenggan yang dibuat. Jadi kita nak tahu bila mula, mana habis, mana mula, semua kena rujuk dalam tafsir. Di ayat kita ni sebenarnya dah habis dah. Kita dah sampai dah nak habis bab ini, yang mana bab ini akan berakhir sampai ke ayat 56. Jadi kalau sempat pagi ini kita akan masuk bab baru. Jadi pagi ini kita akan habiskan bab berkaitan dengan azab golongan kiri dan betapa dahsyatnya balasan mereka, tempat kembali mereka. Ayat 41 hingga ayat yang ke-56. Jadi yang kita nak sambung pagi ini ayat 52. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun. Kita ambil dua ayat terus. Sebab dua ayat tu berkaitan dengan makan. Apa benda dimakan, apa jadi selepas makan. Yang mana ayat kita pagi ini sebenarnya kesinambungan daripada ayat yang 21. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Iaitu Allah menegaskan betapa sungguhnya orang-orang yang sesat itu, iaitu mereka-mereka yang mendustakan perkara-perkara yang benar, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk ingatan mulalah. Kita tak ada nak ulang, cuma saya nak sambung connection dia. Sebab kalau tiba-tiba kan kita baca ayat azab ni, mungkin kita jadi lost. Tiba-tiba awal-awal dah cerita pasal azab. Jadi sebenarnya azab ni Allah rujuk kepada golongan-golongan yang sesat, yang mereka ni menolak, mendustakan segala perkara-perkara yang benar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita Ibu sekalian, dalam konteks kehidupan kita ni, mudah-mudahan saya doakanlah saya sendiri yang di depan ataupun semua yang di bawah ni, mudah-mudahan kita tak tergolong dari kalangan mereka yang menolak, membenci syariat Allah tu tanpa sebab apa-apa. Ni hati-hati, saya dah sebut dulu tip dia. Sebab tak dinafikan benda-benda agama ni kadang bila dikaitkan dengan naluri sifat kita, ada sebahagian yang kita tak apa seronok. Cakap terang kan. Kalau muslimat ni saya kira antara yang kita tak apa seronok dengar, tak suka bincang, antaranya poligami kan. Tapi jangan sampai tersebut di mulut, jangan sampai tertulis di WhatsApp dan sebagainya. Hati-hati. Kerana macam mana pun tetaplah ia perkara yang dibenarkan oleh syariat. Untuk orang lelaki pun ada. Ada sebagian orang lelaki kita yang benda terang-terang haram pun dia kutuk. Contoh macam merokok lah kan, terang-terang haram, fatwa tu dah jelas dah, tapi masih lagi begitu begini, ataupun apa saja larangan syariat, perintah syariat. Kalau ada pun kita tak selesa dan sebagainya, itu kita yang bermasalah. Jangan sampai tersebut di mulut, tulis di mana-mana. Baik, jadi itulah apa yang kita ambil tiba. Perbanyakkan istighfar. Sebab apa-apa yang datang daripada syariat tu sebenarnya semuanya baik belaka. Kita yang kurang baik kan, susah nak terima, tak nak terima, banyak songeh, banyak bunyi. Sedangkan syariat Allah tu semuanya baik, semuanya elok. Lalu ayat inilah yang kita sambung pagi ini. Maka bagi mereka yang Allah kata mendustakan, mukadzibun, ditolaknya syariat Allah, ditolaknya benda-benda agama, maka balasannya Masya Allah, la'akilun, pastinya mereka akan makan. La'akilun, tengok cara bahasa dia. Yang pertama cari huruf hamzah, kemudian huruf kaf, kemudian huruf lam. Alif kaf lam itulah asalnya perkataan akala. Akala apa dia? Akala makan. Ini kalau siapa anaknya sekolah Arab, cucu sekolah tadika Arab, mesti tahunya akala makan, syaraba minum. Jadi itulah asal itu, la'akilun, pastinya mereka akan makan. Min syajarin min zaqqum, akan makan pokok yang mana pada pokok itu adanya buah ataupun adanya nama yang disebut sebagai zaqqum.
Zakum ni kalau boleh kita ingat tumbuh nama ni. Sebab ia sebenarnya satu pokok yang sangat menggerunkan, ya, pokok yang sangat menakutkan. Pada dalam Quran, lalu kalau pokok daripada kisah Quran ni yang popular di kalangan kita adalah pokok khuldi, kan, ataupun buah khuldi. Padahal khuldi ataupun baik buah dia, baik pokok dia, itu cerita dah lampau tu. Cerita Nabi Adam kan tak ada kaitan kita. Baik buah khuldi ke, pokok khuldi ke, yang betul-betul ada kena dengan kita ni. Ni pokok ni. Yang ni pula ramai tak pernah dengar pun. Pokok dakum, buah dakum ni ramai tak tahu pun. Sedangkan inilah yang betul-betul ada kaitan dengan keadaan kita, yang kita minta jauh lah, daripada azab ini. Baik, ibu-ibu minta Allah Ta'ala, maka daripada ayat ini kita tengok beberapa pengajaran. Yang pertama, pengajaran pertama, permulaan ayat tu, la'akilun. La'akilun ni penting untuk kita faham. Pengajaran pertamanya bila akala tu makan. Waw nun kat ujung tu. Waw nun kat ujung tu maksudnya semua. Ramai-ramai. Contohnya macam kita pagi ni, kita semua datang belajar ni kan. Jadi kita semua yang datang, yang hadir pagi ni disebut sebagai talibun ataupun talibat. Semuanya pelajar-pelajar. Saya pun belajar juga ni. Bila sebut ni pun saya tengah ingat balik lah apa yang saya belajar. Dia waw nun kat ujung, bila kita baca Quran, itu menunjukkan ramai. Muslimun, muslihun, mukminun, itu menunjukkan semuanya, ataupun ramai. Lila akilun maksudnya semua ahli neraka, tak ada yang terlepas. Lalu patah balik ke depan. Lam tu, lam sebelum akala tu, la tu, la'a tu. Lam ni sebenarnya bila dalam bahasa Arab, istilahnya kita panggil taukid. Taukid ni maksudnya penguat, penguat ataupun benda yang menegaskan. Sebab itu dalam terjemahan, saya tak tahu masing-masing punya macam mana, tapi yang saya punya ni dia ada mula-mula dia ayat 52 tu pasti. Kan? Kita tengok Quran masing-masing. Kenapa ada perkataan pasti tu? Patutnya sebut makan juga lah kan. Mereka makan ataupun mereka akan makan. Dia pasti di awal ayat 52 tu adalah lam tu. Lam itu dalam bahasa Arab istilahnya lam taukid. Sebab itu disebut di situ pasti. Pasti akan makan. Ini saya kongsi sikit dari segi bahasa Arab. Di maknanya ayat 52 tu bukan saja-saja tulis pasti. Tapi itu memang maksud daripada lam tu. La'akilun, pastinya mereka akan makan. Justru ibu-ibu yang berkata Allah Ta'ala, makanan neraka ini bukan macam kita kat dunia. Kita kat dunia ni apa? Kita kat dunia ni ikut suka nak makan apa. Kadang-kadang dah beli pun tak makan. Saya lah tu. Kadang-kadang beli macam-macam. Saya makan belaka. Tapi bila dah sampai makanan kat rumah, lah punya tak berkenan. Lah punya diingat, punya kedai ni tak sedap. Kita mana ingatkan kedai tu sedap ke tak sedap. Kita bedah je semua. Tapi yang di rumah tu pun macam-macam. Dia ingat apa yang dulu, lauk ni tak sedap lah, kenapa lah abang beli. Abang tak ingat ke saya tak makan ni lah. Kita pun memang mengaku lah kan, kita kadang tak ingat pun. Kita punya isteri, pasangan, anak tu suka apa ke, bila dekat kedai tu beli je. Di dunia macam-macam pilihan yang kita ada. Dah di depan mata pun kadang ada orang yang masih sebut tak tahu nak makan apa. Padahal kat depan tu ada 10 makanan kan. Tak tahu lah nak makan apa ni. Ni macam baju kan. Kita tengok sama berpinah mata macam-macam colour, dia tak tahu nak pakai apa. Itu realiti dia. Apa yang kita lihat di dunia ini, makanan, minuman, benda yang kita boleh pilih. Kadang nasi lemak tu nak nasi lemak yang itu je, tak nak kedai lain. Nak roti canai yang itu je, tak nak kedai lain. Itu keadaan kita di dunia yang mana ibu-ibu sekalian, ia tidak berlaku begitu ketika di dalam neraka Allah SWT. Tak ada pilihan. Tak boleh tolak, kena makan. Walhal zakum ni buah yang sangat, orang kata sangat dahsyat. Yang kalau kat dunia ni confirm kita cabut lagi dah. Bukan makan, memang cabut lagi lah kalau jumpa ni. Inilah pengajaran pertama untuk iktibar kita. Sebab itu
Neraka ni saya dah sebut dah banyak kali, tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Neraka ni benda yang kita kena lari, kena elak. Macam kita jumpa benda kat dunia kan, jumpa ular, jumpa lipas, jumpa labah-labah pun jumpa labah macam lagi. Padahal labah kan dia duduk, dia diam je kan. Kita yang lari. Dia patutnya dengan neraka itulah begitu. Kita mengelakkan neraka dengan bersungguh-sungguh menjauhkan diri daripada segala macam penyebab masuk neraka. Dia mudah-mudahan ibu sekalian, jangan kita sajalah, jangan yang hadir ni saja, sebut kat anak-anak, sebut kat keluarga. Kalau ada guru WhatsApp yang masuk sekali dengan anak saudara, cucu apa semua tu, sebut je. Tulislah dalam WhatsApp tu bahawasanya kita di dunia bukan nak syurga saja, tapi kita nak jauhkan diri, lari daripada azab Allah Ta'ala. Dahsyat ni. Lalu kan kita di-highlightkan azab tu kena bakar, kena cucuk, kena macam-macam kan. Sebenarnya azab Allah termasuk makanannya. Makanan tu dah dahsyat, tak boleh elak pula, tak ada pilihan. Jadi inilah pengajarannya. Yang pertama kita ambil daripada ayat 55 ni, Allah tidak kata akalun, tapi la'akilun. Pasti mereka akan makan. Nak faham kalau kat dunia ni kan, ada orang kalau benda yang dia tak minat tu, kalau dipaksa makan, boleh bergaduh dia kan. Kan memang orang kata seminggu tak bercakap, benda kita tak suka dibeli je dah, dia beli, dia suruh je makan. Bila duit dah habis beli kan, kena lah makan. Ui, jadi modal bergaduh. Ini di akhirat, di neraka, Masya Allah. Bukan makanan tak disukai, makanan yang tak hidup pun, tapi dipaksa makan kepada ahli neraka. Waliyadbillah. Jadi ibu-ibu sekalian, ini pengajaran pertama daripada ayat 52. Siapa yang bawa hadir, bawa sampai, kita dah sedang mulakan perbincangan ni, ayat 52 surah Al-Waqiah, dalam juzuk yang ke-27. Itulah dia rahsia di sebalik lam ketika di permulaan ayat. Kebiasaannya gitu InsyaAllah lepas ni kalau siapa yang tadarus baca Quran sendiri, bila nampak ada lam dekat awal ayat, ia sebenarnya lam yang bermaksud taukid, lam yang menguatkan. Sebab itu dalam terjemahan tu pasti memang ahli neraka akan makan ni. Makan apa ni? Buah zakum. Yang buah zakum ni Masya Allah, tak ada contoh ketika kita hidup kat dunia, tak ada contoh. Baik. Kemudian yang keduanya, Bapak sekalian, terus kita ambil ke ayat 22 ni, min syajarin min zakum. Pastinya ahli neraka ini akan makan hasil ataupun buah lah kita katakan, buah daripada pokok zakum, ataupun tumbuhan yang khusus hanya ada di neraka semata-mata. Baik, ini pengajaran kedua. Bagi ayat 22 ini, maka ayat ini menegaskan ibu sekalian, siksaan kepada ahli neraka bukan maksudnya tak boleh makan, bukan maksudnya tak boleh minum, tapi bahkan ada makanan. Minuman pun ada, ni ayat lepas ni. Dia jangan kita faham di neraka tu langsung tak boleh buat apa, kuah kering, kelaparan, bukan. Bahkan ada pun makanannya, siap dipaksa makan lagi. Tapi yang dipaksa makan itu benda yang sebenarnya tujuan untuk menyiksa. Waliyadbillah. Jadi sebab itu saya sebutkan di awal tadi, terutama ramai yang obses sebenarnya, suka minat dengan cerita Nabi Adam ni. Terutamanya kalau di internet, Twitter lah. Twitter ni kalau siapa yang ada Twitter tu macam-macam, budak-budak ni macam. Kalau di internet ni boleh kata, siapa yang ada Facebook, Facebook tu sampai ditibalkan untuk orang tua-tua je. Saya ni pun punya orang tua juga. Sebab budak-budak muda, budak-budak yang 20-an, baru-baru nak kerja ni, memang tak buka Facebook. Facebook ni untuk orang macam kita je punya. Jadi Twitter tu bila orang tua-tua tak baca dengan saya pun tak buka Twitter tu. Pokoknya macam-macam perbincangan dengan tu. Geng-geng liberal, jenis yang suka pakai kepala ni saja, tak ada tengok agama dan sebagainya. Di antara yang dibincangkan juga tentang Nabi Adam lah. Siapa sebelum Adam lah, kan? Nabi Adam ni macam mana lah boleh keluar daripada syurga macam-macam. Jadi mungkin bila disebutkan pokok, yang popularnya pokok khuldi, ataupun buah khuldi, padahal itu cerita dah habis dah, cerita lampau pun. Kadang kita tahu saja. Sedangkan
Pokok yang patutnya kita hati-hati, kita ambil tahu, kita terangkan kepada keluarga kita adalah pokok inilah dia, iaitu pokok zakum. Pokok yang sangat dahsyat di neraka Allah, yang mengeluarkan hasil ataupun buah yang menyiksakan pemakannya, ya, yang akan menghancurkan kehidupan mereka yang memakannya. Jadi ini pengajaran yang kedua. Bagi iktibar bahwasanya perkara-perkara syariat, ya, benda gaib lah, benda-benda gaib ini kita utamakan perkara-perkara yang ni insya-Allah kita akan tempuh ni lah, benda-benda yang akan datang. Kita tak adalah minta masuk neraka kan, tapi yang kita masukkan ini adalah sebagai peringatan, ya, persediaan, bukan hanya yang lampau-lampau je. Cerita Nabi Adam lah, pokok hundi lah, buah hundi. Sedangkan ini pokok yang sebenarnya lebih patut untuk kita berhati-hati. Baik ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka inilah dua pengajaran daripada ayat kita yang pertama pagi ini, ayat 52. Jadi saya dah terangkan tadi kenapa ada lam di permulaan ayat ini. Kerana lam itu maksudnya penguat, taukid. Sebab itu dalam maksud dia pasti. Tak boleh lah dia bukan macam kita pagi-pagi tadi kan, nak beli telefon boleh pilih, dah beli pun tak pakai juga. Itu kat dunia je. Di akhirat, terutama di dalam neraka Allah, tak ada pilihan. Walaupun buah yang sangat dahsyat, wajib makan. Makan tu sebenarnya menyiksa je sebenarnya. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat 53. Ini lagi dahsyat. Famali'una minhal butun. Daripada ini kita tengok macam tadi juga, kita ambil bahasa tu dulu. Saya memang suka dalam kelas-kelas tadabbur saya kongsikan apa asal dia dari segi bahasa Arab. Baik, famali'un ni tengok yang pertamanya berbikiran huruf mim. Mim, kemudian lam, kemudian hamzah tu. Mim, lam dan hamzah itulah asal dia. Asal perkataannya adalah mala'a. Mala'a ni maksudnya penuh. Mala'a ni maksudnya kalau dalam konteks makan ni kenyang lah, kan? Kenyang, penuh, ataupun orang kata benda yang tak ada ruang dah, sebab dah dipenuhi. Jadi yang dimaksudkan ayat ini famali'un, memang ya pun. Dalam tafsir yang saya guna ni, maka akan penuh perutmu. Allah tak kata kenyang. Allah tak guna, ataupun terjemahannya tak sebut kenyang. Saya tak tahu lah Quran masing-masing. Tapi kalau Quran dia guna ni, dia guna kata penuh. Memang itu asal dia. Mala'a itu maksud dia penuh. Maka akan penuh, akan kenyang lah. Minhal butun, perut sekalian ahli-ahli neraka. Butun tu pula asal dia, ni anak cucu kita pun tahu ni, asal dia batonun. Batonun apa? Perut. Udunun telinga, anfun hidung, ainun mata. Batonun perut. Batonun perut, butun maksudnya semua perut, ataupun perut semua ahli neraka. Baik, dia adalah lanjutan daripada ayat 52 tadi. Famali'una minhal butun. Masya-Allah. Buah zakum bukan kadang kena makan, tak ada pilihan. Maka Allah sebutkan lagi, makan tu pula makan dalam keadaan kena sampai penuh pun. Macam mana tu siksaan tu? Macam kita lah kan, benda yang tak suka kalau dipaksa makan pun mungkin sedih kita. Kalau makan confirm tak habis punya kan, tak habis punya, walaupun mahal ke apa, tapi dah tak minat, tak habis. Dia bayangkan di neraka Allah Ta'ala tak ada keadaan tu. Baik tak suka ke, baik seksa ke, baik sakit ke, kena makan tu pula Masya Allah kena penuhkan perut. Itulah dahsyatnya keadaan neraka. Yang pada makan itu pun adalah satu bentuk siksaan. Itu yang saya sebutkan di awal tadi. Walaupun kita ni baru pukul 9, tapi nampaknya dah nasib kita bincang ayat-ayat ini. Maka kita berpagi-pagi dengan ayat-ayat negatif, ayat-ayat yang menggambarkan azab. Baik, tak apalah, itu dah memang kita punya tajuk pagi ni. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ingatan untuk kita sampaikan, ingatkan juga anak-anak kita, keluarga kita, betapa neraka Allah ini
tempat yang sepatutnya kita kena lari. Dekat dunia lagi kita kena lari daripada neraka ni. Baik, itulah satu pengajarannya. Untuk ayat 53 ni satulah pengajarannya. Famali'un, maka akan penuhlah perut sekalian ahli neraka. Bukan kadang tak sedap, bukan kadang kena seksa waktu makan tu. Kena makan banyak pula, makan lebih penuh. Ini mungkin contohnya macam kita dengar cerita zaman Jepun dulu kot, kan? Kena minum air sabun sampai penuh. Padahal kan kalau ikut logik kita, air sabun tu asalnya air je. Tapi yang apa yang kita dengar cerita tu pun dah dahsyat dah, kan? Teruk kan? Kena minum air sabun penuh, lepas tu katanya kena pijak laput. Ini lebih dahsyat lagi dah. Kerana buah neraka ini adalah memang buah yang diciptakan untuk menyiksa ahli neraka, waliyadillah. Baik, alhamdulillah selesai ayat 52 dan ayat 53 daripada surah Al-Waqiah. Kemudian barulah kita masuk ayat yang menyebutkan tentang minuman. Sama macam makanan tadi, minuman yang tak seronok kita nak cerita pun dahsyat. Lalu firman Allah Ta'ala, fasyaribuna alaihi minal hamim. Minuman itu bagaimana? Kata Allah Ta'ala, lalu mereka-mereka ini ataupun kamu wahai ahli neraka akan minum daripada benda neraka lah, minal hamim, daripada air yang sangat-sangat panas, ataupun air yang didih menggelegak. Masya Allah, ini situasi yang tak terbayang lah di akal kita. Lagi-lagi bila saya yakin untuk sekarang ni, saya rasa yang hadir ni pun sama je kan. Mungkin dah lama tak masak air pun, kan? Ramai kita dengan air panas pun pakai tekan je kan. Tak ada api, dia salam. Tak maaf lah, tak ada air panas, tak ada api, kan? Tak ada api, tak ada air panas, lupa dah awak ada gas. Padahal gas ada terpul kan, tapi air api tak ada, pakai air panas tak ada. Itulah zaman kita ni. Yang kita lihat, bahkan di akhirat kelak, bahwasanya air panas itu juga satu daripada bentuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok dia punya tafsir dan pengajaran. Yang pertama, ayat 54 ni. Fasyaribuna alaihi. Sama seperti mana makanan tadi, minuman yang menyiksakan ini pun mesti diminum oleh ahli neraka. Sebab ayat ni sambungan, walaupun tak ada lam kat depan dia. Saya kongsi dah kan tadi kaedah dia. Bila kita jumpa lam dekat permulaan ayat, maknanya penegasan, pasti. Tapi Ustaz tak ada pun lam kan ni, ada fa' je. Lam tak ada itu sebab apa? Sebab ini ayat sambungan. Ini sambungan saja daripada ayat sebelum, maka tak perlukan lam yang sekali lagi. Tak ada kita jumpa la fasyaribun ke, tak ada. Sebab dah cukup lam di permulaan, iaitu ayat 52 tadilah. Baik, jadi maksudnya sama juga pasti memang ahli-ahli neraka ni kena minum air yang sangat dahsyat tadi, menggelegak. Kita nak faham ayat ni sangat dahsyat. Bayangkanlah, saya yakin untuk air yang menggelegak tu mesti kita tak pernah minum lah. Walaupun saya yakin kita pernah je terminum air panas, kan? Mesti pernah terminum air panas, termelecur lidah, mulut. Mestinya saya yang tak rajin buat air pun pernah je kan terminum air panas. Tapi air panas kita pernah terminum tu, cubalah ingat sampai pagi ni pernah ke yang air menggelegak, kan? Air menggelegak tu rasanya tak pernah lah kita terminum kan, memang melampau lah pun. Lalu kita terminum air yang dah dekat dalam cawan, itu pun masih panas kan. Jadi air menggelegak ni selalu air yang dalam tirik, air dalam bekas yang atas dapur tu lah, memang tak pernah lah kot kita terus salah minum, melampau sangat kan. Dia bayangkanlah, di dunia ni pun tak pernah kita minum air menggelegak, walaupun ada je. Ada air menggelegak ni, balikkan pasal lah, adalah, itulah dia air menggelegak tu. Tapi kita tak terfikir nak minum air tersebut, Masya Allah. Dalam macam sama kata Allah, inilah dia air satu-satunya yang ada di neraka. Tak ada air lain. Air macam ni memang confirm tak ada lah. Dia yang satu-satunya air adalah air menggelegak ni. Maknanya ini juga perkara yang merupakan siksaan kepada mereka, kena minum air itu, walaupun dia menggelegak, walaupun azab, walaupun sakit. Waliyadillah.
Jadi ibu-ibu sekalian, ayat-ayat seperti inilah elok kita kongsikan, kita sama-sama sebutkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, bahawa yang kita nak tu bukan di dunia saja. Lagi macam sekarang kan, dah orang dah mula kecoh kan, orang dah mula risau nanti raya macam mana ni, kes dah naik balik, habis dah tak dapat jumpa, tak dapat beraya, tak dapat balik kampung. Jadi kita jangan semata-mata tekankan pertemuan di dunia saja, sebutkan juga kepada keluarga kita, anak-anak kita, yang kita harapkan adalah pertemuan semula di syurga Allah SWT. Dia bukanlah bila ke akhirat nanti ada tak cukup lah kan. Ada pula tak cukup, keluarga kita bukan 6 orang, ke mana lagi seorang, rupanya dah tercampak dalam neraka. Kita minta jauh yang itulah. Dia sebutkan ini, bahawa bukan hanya jumpa-jumpa kat dunia ni yang kita nak, balik kampung lah, itulah inilah. Yang kita betul-betul harapkan adalah semuanya dapat bertemu semula di syurga Allah. Tak adalah yang kena campak neraka, yang hilang tak tahu mana, waliyadzubillah. Mudah-mudahan ini sekadar cerita yang kita baca saja, bukan menimpa kepada kita dan keluarga kita. Baik, itu yang pertama, pasti mereka akan minum. Yang keduanya ibu sekalian, Al-Hamim ni saya nak kongsi sikit. Al-Hamim ni walaupun secara zahir terjemahan dia kan maksud dia mendidih. Ini bukan panas biasa, tapi kemuncak bagi air panas, mendidih. Ini sebenarnya satu bentuk gambaran daripada Allah Ta'ala bahawa asal benda yang asalnya nikmat, air kan, air kalau macam ni kan nikmat, sedap minum. Lagi kita buat aircon begini kan. Dia Allah menggambarkan walaupun benda yang asalnya elok, boleh diguna, boleh dinikmati, tapi dalam tengah keadaan tak kena gaya, tak kena cara, benda yang nikmat tu bahkan boleh kata menyiksa kita ataupun menyusahkan kita. Inilah contoh ni. Air bila dia sejuk, bila dia punya suhu dia tak panas, sedaplah kita minum. Tapi kalau macam ni, ini memang air yang Masya Allah, memang nak menghancurkan peminumnya, nak memusnahkan mereka yang menikmatinya. Jadi untuk pengajaran kedua ni, ibu sekalian, maka terpulangkan kita lah, sama ada kita nak hargai sungguh-sungguh segala nikmat dan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ni minuman lah kan, tapi dalam konteks yang lebih luas, kita sendirilah nak jadikan rezeki Allah tu sama ada benda yang jadi nikmat pahala kepada kita ataupun sebaliknya, rezeki Allah juga tapi jadi sumber dosa juga. Bertambah-tambah kan, mencanak dosa. Sebab apa? Sebab nikmat yang dia dapat tu semua diguna untuk benda maksiat, benda tak elok, disalahguna, dibazir dan sebagainya. Ini pengajaran yang kedua, kita ambil iktibar. Walaupun asalnya air, tapi air bila dia sampai tahap hamim, ini air yang membinasakan. Ada berbaliknya, bila itu sejuk, bila itu nyaman ataupun tidak panas, maka air itu air yang memberi nikmat kepada kita. Jadi inilah dua pengajaran daripada ayat yang ke-4 ini, betapa dahsyatnya azab Allah. Macam makanan tadi, kena minum, tapi masalahnya panas menggelegak yang kita pun tak nak minum batu ke dunia. Lalu lanjutannya kata Allah ayat 25 ini, fasyaribuna syurbal him. Ini yang menariknya ayat Quran. Ayat Quran adalah ayat-ayat yang penuh dengan perumpamaan. Baik, Allah umpamakan mereka yang minum ini, maka kamu ahli-ahli neraka akan meminumnya. Syurbal him, seperti unta yang sangat haus. Al-him ni maksudnya unta di tengah padang pasir yang haus sangat-sangat. Ayat 25 ni satu je pengajaran yang saya nak kongsi, iaitu dari perumpamaan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya dalam Al-Quran bila kita jumpa perumpamaan, selalunya Allah akan sebut yang paling dahsyat sekali. Itu dia punya keadaan dia. Contoh satu ayat dalam surah Al-Baqarah, saya yakin ramai yang faham. Ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Di awal ayat itu kata Allah, innallaha la yastahi. Sungguhnya Allah tu tak malu, Allah tu tak segan untuk
untuk menyebutkan segala-galanya walaupun dengan contoh yang sangat kecil. Sebab sebagian orang kan bila dia sebut Allah ni dibayangkan yang besar-besar kan, yang hebat-hebat, maha itu, maha ini. Rupanya Allah kata bahkan Allah tu tak malu, tak segan untuk contoh yang paling halus sekalipun. Apa contohnya? Ba'udatan fama fawqaha. Ba'udah ni nyamuk. Fama fawqaha, dan apa yang menumpang di atas nyamuk? Oi, logik kita nyamuk tu kan halus. Rupanya bila dalam sains, penemuan sains menyebutkan rupanya memang ada benda menumpang atas belakang nyamuk. Ya Allah dah sebut lama dah dalam Quran. Nyamuk tu bila gigi kita, bila terbang dia telinga jauh yang sana yang sini tu, rupanya di atas nyamuk yang kecil tu ada makhluk lain menumpang. Ya Allah dah sebut lama dalam Quran. Dia kata Allah, hatta benda yang sekecil macam itu pun kami tak malu untuk menyebutkan sebagai contoh. Lalu kita kan cakap besar saja kan. Anak tu gitulah, sekolah besar, pangkat besar, gaji besar, rumah besar, suami besar, semua besar kan. Kita kalau lalu nak bincang, nak sebut tu yang susah je. Tapi kata Allah, bahkan Allah tak malu segan mencontohkan benda-benda yang kecil pun. Jadi di sini bersama Allah menyebutkan contoh di sini terus sebut yang paling dahsyat. Syurul Balhim ni kalau betul-betul kita nak faham, keadaan dia betul di tengah padang pasir yang haus sungguh. Ibu-ibu sekalian, kalau pernah tengok unta, kalau pergi ke Mekah, pernah kita tengok unta tu haus kan? Lalu kita tengok unta tu relax kan? Dia duduk ke, dia berdiri ke, orang naik kan? Unta ni sebenarnya binatang yang susah nak haus. Sebab di dalam badan dia tu memang ada simpanan air yang sangat banyak kan, sampai jadi bonggol lah. Tu nak kata ni simpanan air dalam unta ni banyak sungguh. Dia bukan macam kita kan, kita air tu dalam perut je lah, kena minum selalu kan, kadang kering bibir dan sebagainya. Unta tak macam tu. Unta ni memang binatang duduk padang pasir, simpanan air dia banyak. Memang nak jumpa, nak tengok unta tu haus susah. Saya di 5 tahun di Mesir pun tak nak tengok lah unta haus, tak tahu lah macam mana unta haus tu. Dia Allah sebut terus dengan perumpamaan yang sangat dahsyat. Allah sebut yang paling dahsyat tu. Ahli neraka ni walaupun air tu panas, tapi mereka akan minum macam unta yang haus. Maknanya benda tu azab, tapi azab yang orang nak. Kan ini macam orang kata, istilah kita kan nak faham macam taubat sama belacan. Itulah kan. Dia memang pedah tu, bila pedah keluar segala air kan, air mata, air hidung, air telinga keluar semua. Dia memang taubat tu waktu tu lah kan. Lepas tengah jam akan balik. Itulah orang kata taubat sama belacan, taubat sama terboyak kan. Dia pun dah ada balik durian. Tapi yang peliknya durian ni dah tak apa laku pula. Orang tak ada duit dah. Dalam berita pun sebut durian tak laku lah gitu gini. Jadi itulah yang selalu kita lalui waktu makan benda-benda. Waktu tengah bedah tu rasa memang tak ada esok bagimu, memang aku tak makan dah. Tapi bila dah elok bedahnya, makan balik. Jadi itulah mungkin paling mudah kita nak faham. Allah sebut air ni air sangat mendidih. Memang kalau ikutnya tak boleh minum. Tapi waktu mereka minum tu macam minumnya unta haus. Kan? Maknanya minum tu minum yang sungguh-sungguh. Padahal perut tu orang kata terbalik habis lah. Bayangnya minum tu benda yang terlalu panas. Itulah gambaran. Tak tahulah nak contohkan macam mana. Azab yang sebenarnya memang tak nak. Tapi bila makan, bila buat tu macam orang kata nak sangat. Itulah dahsyatnya keadaan di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kan macam orang yang menyakitkan diri lah kan? Dia toril badan, dia hantuk kepala kat dinding, kot macam tu lah kot keadaan dahsyatnya kisah yang kita tengah bincang ni. Jadi nak fahamnya, unta tu sebenarnya binatang yang jarang-jarang nak tengok dia haus. Jadi itu yang Allah sebut. Bila minum macam unta haus tu, mana minum yang sungguh-sungguh, padahal air tu bergelegak. Dahsyat air neraka ni. Baik, itulah satu iktibar yang kita dapat ambil daripada ayat 65 ini sebagai peringatan untuk kita sendiri. Bukan tak ada, makanan di neraka ada, minuman di neraka pun ada, tapi dia benda-benda yang tujuannya untuk menyiksa ahli neraka. Waliyadzubillah. Baik, seterusnya ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat ayat yang berikutnya. Ya, kalau ikut susunan bab yang dibuat oleh seorang ulama tafsir ni, ini ayat terakhir bagi bab ini, iaitu berkaitan dengan dahsyatnya balasan buruk kepada golongan kiri. Hadza
nuzuluhum yaumaddin. Terima Allah bermaksud inilah dia. Hadza ini. Nuzuluhum. Nuzuluhum ni kalau tengok dalam terjemahan tu, itulah dia, hidangan ataupun benda yang disediakan itu. Hidangan untuk mereka yaumaddin, pada hari pembalasan. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ayat terakhir bagi bab ini, satu juga pengajaran yang sama-sama kita nak kongsikan, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, saya nak kongsikan, iaitu perkataan yang sama tu. Sama dengan apa? Dengan surah yang popular tu lah, kan? Takat pagi ni pun saya yakin dah lebih 10 kali kita baca, iaitu surah Al-Fatihah ayat yang ke-4. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Baik, ad-din di situ dalam Al-Fatihah tu sebenarnya sama macam kat sini. Dia tolong betul kan? Kalau boleh berbicara lepas pada ni, bila kita jumpa perkataan din dalam Al-Quran, selain daripada maksud dia agama. Agama ni contoh macam nama orang lah, Syamsuddin, Kamaruddin, apa lagi kan, yang din kau contoh agama. Satu lagi maksud din ni adalah pembalasan. Di hari pembalasan Yaumiddin dalam Al-Fatihah, kat sini pun sama. Maknanya ad-din ini bukan maknanya hari kiamat. Quran tepat, dia bukan salah, Quran tepat. Sebab kiamat ni merujuk kepada peristiwa dan semua. Kiamat ni sebenarnya dalam dia ada macam-macam. Daripada kebangkitan pun kiamat, mahsyar pun kiamat juga kan, titian sirat pun kiamat, hisab pun kiamat. Di dalam kiamat tu ada banyak benda. Maka ad-din itu khusus maksud dia pembalasan. Maknanya ad-din tu merujuk kepada selepas hisab lah kot. Selepas daripada hisab gimana tu? Kanan ke yamin ataupun pergi kiri, itulah dia ad-din. Dia ad-din patutnya jangan kita borong, maksud dia semuanya kiamat. Sebab kiamat tu umum sangat. Dia macam surau lah kan. Surau tu semuanya surau. Tapi surau mana kan? Di mahkota di sini pun ada banyak surau. Surau Jumaat, surau tak Jumaat, surau biasa, surau luar biasa, macam-macam. Baik. Jadi itulah dia ad-din yang kita lihat. Di dalam ayat ini, terjemahannya pun sama. Saya rasa semua sama tu. Hari pembalasan, tak ditulis itu kiamat. Sebab kiamat tu terlalu umum. Ad-din itu merujuk kepada setelah berlakunya hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat yang pertama ini. Ada nuzul wa inilah dia hidangan yang Allah sediakan kepada mereka pada hari pembalasan lepas daripada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu perkara ibu sekalian saya nak kongsi ayat Al-Fatihah tadi. Ini tak payah buka pun tak apalah, kita imagine je kan. Maliki ni kalau siapa yang betul-betul perasan, Maliki itu tidak ada alif itu. Kita baca panjang dikarenakan adanya mat yang tegak tu. Yang benarnya Maliki, ejaan yang sama, tak ada alif. Macam itulah juga apa yang kita akan jumpa dalam surah An-Nas, Malikin Nas. Tapi Malikin Nas tu pendek dah bacanya. Dalam Al-Fatihah ni kita baca panjang, padahal ejaannya sama, mim lam kaf, alif tak ada. Itulah antara rahsia. Saya pun tak mahir sangat lah, sebab saya bukan bidang qiraat, walaupun saya hafal Quran, saya ni bidang syariah. Jadi kalau betul tak qiraat tu mungkin boleh tanya kenapa bila baca panjang tapi dia letak tanda tegak kan, apa tak letak alif je. Kalau ekologi kita kan, ada je tempat yang ada alif, ada tempat tak ada alif. Dia punya salah satu fungsi itu. Tanda tegak itu fungsi dia untuk menjadikan perkataan yang sama dibaca dalam beberapa wajah ataupun cara. Mim lam kaf dalam Al-Fatihah Maliki, mim lam kaf dalam surah An-Nas Maliki, Malikin Nas dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Itu orang kata antara rahsia lah, antara rahsia tulisan bersama Usmani. Baik itu siapa yang ada di rumah Quran-Quran lama yang namanya Quran Majid ke, Quran Pakistan ke, Quran-Quran dulu-dulu tu jangan guna Yang lagi baiknya lupuskan. Lupus tu maksudnya hantar ke depan je lah.
Kalau tak dapat nak lupa kamu, simpan. Sebab yang terbaik untuk kita guna sepatutnya Quran yang Rasul Usmani ni, ya, sebab dia punya tulisan, dia punya baris, dia punya bentuk-bentuk tu semua dah dibuat dalam tulisan yang terbaik. Itu sikit saya kongsikan mengapa adanya tanda tegak begitu walaupun boleh je tulis alif. Itulah rahsia dia. Ejaan yang sama tapi ada dua cara baca. Itu ayat 4 surah Al-Fatihah, ya. Baik, alhamdulillah, maka daripada ayat yang 76 ini selesai dapat kita habiskan bab berkaitan dengan dahsyatnya balasan Allah kepada golongan kiri. Yang mudah-mudahan ayat-ayat ini kita sekadar bincang sajalah, ya. Bukan kita lah yang kena, walhamdulillah. Bukan kita lah pula nanti ada nerakanya. Jadi ada peluang lagi di dunia ini. Kita sebutkan, kita usahakan sama keluarga kita untuk kita lari daripada punca dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bermula daripada ayat 57 ini, ya. Kita masuk bab yang baru. Sampai mana ni? Kalau ikut dalam tafsir yang dibuat ni sampai ayat 74. Itu catat ni, ya, dalam Quran kita tak ada berapa dah. Quran kita ni memang dah begini bentuk dia, memang tak ada perenggan, tak ada bahagian-bahagian. Catatlah. Ayat 57 hingga ayat 74, bab yang baru surah yang sama. Tentang apa? Ayatillah fi khalqi wa ni'matil kauniyah. Ini adalah ayat-ayat yang menceritakan, membentangkan kepada kita tentang kehebatan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah. Nak tulis ayat yang faham sikit. Ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi dalam bahasa Arab, tanda-tanda kebesaran tu perkataan dia ayat juga. Cuma beza panjang pendek je. Bila ayat Quran kita sebut ayat pendek, ya. Tapi kalau panjang-panjang ayat tu maksudnya tanda-tanda kebesaran. Betul, dalam baca Quran kita kena raikan betul-betul perintah Allah tu. Warattilil Qur'ana tartila, ya, kena baca dengan tartil. Beza panjang pendek itu pun lain maksud. Dan ayat pendek maksudnya ayat Quran, ayat lah. Tapi bila ayat panjang maknanya tanda kebesaran. Di dalam tajuk ni ayatillah, tanda kebesaran Allah pada ciptaan-ciptaannya. Ini tajuk kita pagi ni, ayat 57 hingga ayat 74. Ya, kita sambung sikit berapa ayat 4. Firman Allah Ta'ala, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Ramai tahu ni, ya? Nahnu apa? Nahnu kami. Ana apa? Ana saya. Nahnu khalaqnakum, kamilah yang telah menciptakan kamu. Falawla tusaddiqun, mengapa kamu tidak mahu membenarkan ajaran Allah, hari kiamat, syariat Allah, segala macam yang datang daripada agama Allah? Kenapa tak nak diterima? Ya, falawla tusaddiqun maksudnya kenapa kamu tak nak terima segala ajaran yang datang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ayat 57 ni, ayat pertama bagi bab ini kita tengok berapa pengajaran. Yang pertama saya nak kongsikan nahnu dengan khalaqnakum. Itu. Nahnu khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Yang kita nak tengok di sini, apa sebab? Apa rahsia Allah Ta'ala mengguna ganti nama kami? Padahal logik kita kan, kita pun tahu Allah tu sifatnya esa. Allah tu tak ada share kan? Tak ada geng, tak ada share, tak ada atas, tak ada bawah, tepi pun tak ada. Kita dalam ilmu faraid kan? Dalam ilmu faraid, derma kita ni dikumpulkan dalam kumpulan pertama, dera atas, wa in ala. Yang kedua dalam faraid kita ada dera bawah, anak lah tu kan? Dera bawah tu anak kita, wa in safala. Dera kita yang ketiga dalam faraid, saudara tepi, iaitu adik-beradik dan tepi-tepi lah, pupu 2, 3, 4, 5 pupu tu. Jadi Allah Ta'ala tak tahu semua tu. Masalahnya apa banyak digunakan kata kami? Ada gunakan aku ataupun saya lah, ada, tapi tak banyak. Contohnya ayat pasal doa, wa idza sa'alaka ibadi anni. Bila ada hamba-Ku bertanyakan tentang aku Muhammad, jawablah aku ni sangat dekat.
Itulah antara beberapa yang Allah sebut aku. Tapi kebaikan yang lain Allah sebut kami belaka. Baik antara rahsianya ataupun hikmahnya Ibu sekalian, Allah menggunakan ganti nama kami ini selalunya bila Allah nak membesarkan diri. Allah nak besarkan diri, Allah nak tunjukkan keagungannya, maka Allah akan guna kata kami. Macam ni lah kan. Allah nak sebut kamu ni aku ciptakan dulu, tapi Allah guna kami. Sebab Allah nak menegaskan betapa besarnya dirinya sebagai pencipta makhluk. Saya sebut kali dah dengan aku tadi ni orang kata tambahan bonus. Jadi tak, kalau macam tu kenapa ada juga Allah sebut aku? Kan, mengapa tidak dalam semua ayat Allah sebut kami belaka? Nak tunjukkan kebesarannya, kehebatannya, kenapa tak semuanya kami, kenapa ada aku? Baik, Ibu sekalian, pada ayat yang Allah guna aku macam ayat doa tadi, Allah nak tegaskan betapa dirinya sangat dekat dengan hamba. Ataupun Allah menjadikan dirinya rapat dengan hamba, Allah akan guna perkataan aku. Macam tadilah ayat pasal doa, Allah guna perkataan aku. Sebab Allah nak tunjukkan dirinya sangat dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa. Macam kita kan, bila cakap dengan budak, kadang terpaksa kita yang tunduk kan. Budak tu cakap apa tak dengar sangat, kita nak dengar, kita yang dekat dengan dia lah. Adapun kalau cakap sama kita, sama lah kan, tengah berdiri, tengah duduk. Jadi begitu juga ulama keluarkan hikmah. Kenapa kadang-kadang Allah sebut aku juga, walaupun dalam banyak ayat Allah sebut perkataan kami. Itu perbezaannya. Bila digunakan perkataan kami, Allah nak menegaskan keagungannya, kebesarannya. Ayat tentang penciptaan, ayat tentang azab, ayat tentang segala macam yang ada dekat alam ni, kami. Ada pun ayat berkaitan dengan hamba-Nya, permintaan, permohonan, doa, Allah guna perkataan aku. Di dalam konteks doa ni, Rugilah siapa yang tak bersungguh dan tak minat berdoa. Allah dah sampai ke tahap guna aku tu, kan? Bayangkan, Allah nak tunjuk rapatnya Allah dengan hamba waktu berdoa, Allah sampai guna perkataan aku, dalam kita pula tak berdoa. Kan? Nak apa lagi kan? Kita pula yang tak minat berdoa, Allah sampai tukar ganti nama. Guna perkataan aku dalam konteks hamba-Nya meminta. Baik, itu pengajaran pertama di sini. Kita kongsikan tentang nahnu dan khalaqnakum. Kan, kenapa banyak ayat sebut kami, padahal Allah Ta'ala. Itulah. Banyak lagi sebab dia. Saya kongsi satu je. Falau la tusaddiqun. Mengapa kamu tidak membenarkannya, menerimanya, mengakuinya? Baik, ibu-ibu muslimat yang Allah Ta'ala, untuk pengajaran kedua ni sama macam awal tadi. Kalau siapa yang ingat daripada awal tadi, kita dah sebut iaitu membenarkan apa saja daripada syariat Allah. Ayat ni sebenarnya berkaitan dengan kiamat. Mungkin siapa yang tafsir itu mungkin ada dalam kurungan tu. Tusaddiqun dalam kurungannya hari kiamat, dalam kurungannya hari kebangkitan. Quran hari ni ada. Tapi kita ambil pengajaran secara umum walaupun ayat ni mungkin tuju tentang kiamat, tapi secara umumnya ini warning daripada Allah. Kamu ni dulu aku yang ciptakan, kami ciptakan. Lalu mengapa ada perkara syariat itu yang ditolak pula oleh kamu, kan? Dan terima pula adanya perintah Allah, adanya larangan Allah, adanya pasal kiamat dan sebagainya lah. Dan pengajaran kedua ni, Ibu sekalian, saya nak sebut inilah antara contoh benda yang Allah boleh, kita tak boleh. Ini saya ingat lagi, kita pernah sebut dulu waktu kat sana. Antara benda yang kita tak boleh sebenarnya, tapi kita selalu buat. Sesama kita, hatta kita dengan anak pun sebenarnya tak boleh sebut apa je yang kita dah buat, ataupun istilahnya mengungkit. Tak boleh sebenarnya. Walaupun logik itu kan jasa kita. Ustaz, itu memang anak saya besar dia, apa tak sebut pula? Kan, habis duit modal banyak. Tak kata ibu Islam, saya pun sama. Anak saya sebelum dah nak masuk form 1 dah. Itu yang harus sikit pagi ni. Habis jadi saya ambil anak saya, tak tahu bila nak makan lah. Saya ambil anak saya bawa ke KL pula. Dia ada interview pagi ni di sekolah menengah agama. Jadi mohon doa mudah-mudahan anak saya dapat yang terbaik lah. Dia mungkin pada logik kita kan, kita bagi mak, bagi bapa apa tak boleh sebut. Memang banyak pun jasa kita kan. Kalau dia buat bil, dia agaknya bil driver saja berapa ribu tu. Ni bil post kau dulu ni kau bayar. Jadi mungkin logik kita mengapa tak boleh sebut. Sebenarnya dalam Islam antara punca tak boleh sebut mungkin tu memang tak boleh kerana
Semua benda-benda itu kita jangan lupa Allah dah beri pahala kepada kita. Baik menyusukan anak, baik bangun malam jaga dia, baik kita punya belanja, baik kita jaga dia, semuanya itu ada pahala. Dan segala pahala daripada Allah itu bila disebut, bila diungkit dan sebagainya, ia akan menyebabkan hilangnya pahala itu dicabut semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi susah nak jaga kan. Saya pun kadang gitu dengan anak pun kan, kita tersebut juga, tercakap juga. Jadi jangan kita sampai keliru Ustaz dah kalau macam tu maknanya anak ni tak payah berterima kasih ke apa? Mungkin ada orang yang keliru. Bila kita tak disebut, adakah anak tu tak wajib, tak payah berterima kasih? Urus dia lah. Tak nak taat, tak nak patuh. Saya tak wajib patuh mak, sebab mak pun tak disebut kat saya. Itu pun satu benda yang keliru juga. Dia betulnya kita ajar pada anak untuk berterima kasih dan bersyukur memang ada arahan. Memang agama suruh berterima kasih, bersyukur dan bayangkan apa yang Nabi sebut dalam hadis sahih, la yashkurillah man la yashkurillah. Sampai Nabi ikat tu, tak bersyukurlah orang tu kepada Allah kalau dia tak berterima kasih kepada manusia. Dia tak bersyukur kepada Allah. Dia orang yang dapat kena berterima kasih, tapi orang yang memberi tak boleh sebut. Itu dia punya cara benar dia. Yang memberi ni tak boleh sebut, tak boleh ungkit, pakai habislah. Tapi di pihak penerima tu kena ingat. Di pihak penerima tu kena kenal, kena ingat, bahkan boleh berterima kasih pun. Itu memang perintah Allah. Dikira tak syukur kalau tak berterima kasih sesama manusia. Cuma kita lalu kita pakai borong kan. Kita pakai semua sama kali. Sebenarnya tak gitu. Dia halus sangat Di pihak penerima kena bersyukur, kena berterima kasih. Adapun di pihak yang memberi, itu semuanya benda yang dah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berbikiran, kalau betul kita ajar agama yang kata yang sempurna, anak-anak tu jangan risau. Anak-anak yang betul kalau dah ada iman yang sebenar, kita tak ungkit, tak sebut pun, insya-Allah dia akan jaga kita. Sebab apa? Sebab menjaga orang tua ni memang perintah Allah SWT. Allah dah sebut macam tu. Jadi cara kita sebenarnya dengan anak, kita ingatkan mereka wajib taat kepada Allah. Jadi maknanya anak tu automatik akan kenal orang tua, anak tu automatik tak akan tinggalkan kita. Jangan risau itu. Cuma selalu kan kita dah biasa dengan budaya Melayu tu, macam mana pun kena sebut kan, macam mana pun kena ungkit. Kita lupa nak connect benda-benda itu dengan perintah Allah SWT kan. Kita kait dengan kita je. Jadi bila kait dengan kita saja, itulah masalah dia. Bila kita tak ada macam mana? Bila kita dah meninggal macam mana? Doa pun tak ada lah. Sebab kita hanya tekankan kita, aku, mak. Bila mak tak ada, kubur dia pun jadi apa pun tak tahu. Doa kat mak pun tak ada. Sebab yang ditekankan mak secara zahir. Jadi mak bapa secara zahir, bila mak bapa dah tak ada, pakai habis. Sedangkan ya Allah suruh itu adalah tetap mendoakan mereka walaupun mak bapa dah tak ada. Dia betulnya terus hatta kita dengan anak pun terus naik ke atas. Ingatkan mereka, ini perintah Allah. Allah suruh jaga orang tua, Allah suruh kenal ibu bapa walaupun ibu bapa tu dah tak ada. Ini perkara yang mungkin boleh kita luruskan balik lah. Sebutkan kepada anak-anak dan sebagainya, bahawa segala-galanya itu atas dasar untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi risau. Walaupun mungkin dan sebagainya kita tak buat, tapi anak tu yang kalau beriman sungguh-sungguh, dia tak akan abaikan orang tuanya, bahkan advance lagi. Mak bapak dah tak ada pun, dia akan kenang dalam doa mereka. Dia akan sampaikan dalam doa dan mengajar mereka. Baik. Ini yang kedua daripada ayat 57 tadi. Allah tegaskan bahawasanya tak ada ruang untuk kita menolak. Dan ini yang terbukti Allah boleh sebut. Kan? Sebab Allah cara makhumnya kalau kita kait ayat tu, Allah tengah ungkit tu. Aku dulu ceritakan kau tak nak sembah pula. Itu yang terbalik, kita lah selalu cakap itu kan. Patutnya ini ayat untuk Allah saja. Nak sebut balik, nak ungkit, itu benda yang khusus istimewa bagi Allah Ta'ala. Dia lahirnya kita tengok macam Allah tengah mungkit tu. Aku ciptakan kamu dulu, kami ciptakan kamu, boleh pula kamu macam ni. Tak nak beriman, tak nak terima. Dalam macam yang sama, ia bukanlah sikap yang patut ke atas kita. Ke atas kita ni, semua jasa, semua apa yang kita buat, semua Allah dah bagi pahala. Jadi kita kena ajarlah
anak kita, adik-adik kita mengenang dan sebagainya memang perintah Allah, tapi kita tak boleh pula sebut benda tu, sebab semua tu dah ada pahala daripada Allah Subhanahu Taala. Baik, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, maka daripada ayat 57 yang dapat kita selesaikan pagi ini, itulah apa yang sama-sama dapat kita kongsikan. Jadi untuk pagi ini alhamdulillah kita dapat berhenti sehingga ayat 57, iaitu ayat pertama lagi je. Ayat pertama bagi bab yang baru ini berkaitan dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pada ciptaannya. Nanti ni insyaAllah kita akan lihat tentang air, tentang api, dan mungkin kalau ibu kalian boleh tengok situ ayat yang ke-8 kan, Allah mulakan dengan afara'aitum. Surah ni kalau siapa yang hafal ataupun kalau ada anak hafal, kalau cuba tanya dia. Sebenarnya antara yang susah nak dihafal dalam surah ni muka surat ni lah. Muka surat ni saja ada 4 afara'aitum. Afara'aitum mula daripada ayat 58 sampai bawah tu ada 4. Ini pengalaman saya ni lah. Waktu saya mengajar dulu dan waktu saya belajar dulu sama, memang jenuh. Bila ayat mula sama kan, mula sama tapi ujung lain, jenuh nak ingat kan. Jadi kalau siapa yang mungkin selalu baca surah ni baik pagi ke baik malam kan, cuba hafal. Sampai ayat ni mungkin kemungkinan besarnya susah kita nak ingat, sebab dia ayat yang sama berhampiran semua tu. Afara'aitum kat situ. Bawahnya sikit pun ayat 63 pun satu lagi afara'aitum. Ayat 68 pun satu lagi afara'aitum. Kemudian satu lagi ayat 71 pun sama juga. Sebenarnya ayat itu berkaitan dengan Allah suruh kita mengkaji dan mengamati. Itu sebenarnya Allah cipta nikmat, Allah cipta kejadian-kejadiannya, Allah suruh kita kaji. Itu maksud afara'aitum tu. Dia ada 4 di situ yang insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Banyak umur kita akan bertemu pula. Jadual asal kita sepatutnya pada Sabtu kedua setiap bulan. Jadi tunggulah makluman daripada pihak penganjur. Yang kita harapkan ada rezeki, ada umur, kita bertemu lagi insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah. Boleh. Dia berdoa tu kan. Saya pernah ingat lah tu ustaz tu. Jadi doa tu kita jangan minta aku, minta kami. Ya Allah ampunkan dosa kami, bukan dosa aku, dosa kami. Sebab kami itu maknanya bukan kita, tapi mata, telinga, semua lah. Macam mana Ustaz? Kalau itu maksud dia, kalau kami itu maksudnya melibatkan mata, telinga, hati, tangan. sebenarnya kalau itu maksud dia dalam bahasa Arab, aku pun jadilah. Sebab aku tu dalam bahasa Arab melibatkan kita secara keseluruhan. Cuma soalan tuan-tuan nanya, yang betul-betul kita kena sebut kami, cuma saya rasa muslimah tak simpan pun. Waktu yang betul kita kena sebut kami waktu berdoa ni ketika jadi imam. Yang tu memang kena Jadi kalau ada imam yang kita faham bahasa Arab, dia duduk sebut ni dekat belakang, kan, Rabbi fili ke warhamni ke, itu elok imam tu kita tegur lah sikit. Hantar WhatsApp layang ke surat layang tak senang tu doa dia. Makmum punya banyak kat belakang, dia doa untuk dia je. Jadi ketika jadi imam, kena nak lah. Nak mesti, sebab kita sedang mendoakan makmum juga. Ni kadang-kadang makmum kemarin sungguh-sungguh habiskan, doa dia je. Ni belaka dia baca. Jadi ketika jadi imam, patutnya kena kami. Tapi kalau secara peribadi, boleh sebab dalam Quran pun banyak doa-doa yang membentuk aku. Contohnya doa solat tu lah. Rabbana ufilli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Doa solat, doa istiqamah sembahyang tu pun Allah sebut aku juga. Dia boleh cuma kalau untuk keluarga sebutlah nak. Tapi kalau peribadi li ataupun aku pun boleh. Wallahu a'lam.